sejahtera dan salam Sarawak Kusayang, Buletin Ukas edisi tengah hari 7 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kengkangan bekalan air bersih yang sering dialami penduduk kampung Sibu Laut dan kampung Sungai Ao di Telaga Air, terutamanya ketika musim kemarau, kini berjaya diselesaikan dengan siapnya projek bekalan air luar bandar PALB di kampung berkenaan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata, projek bekalan air itu adalah menerusi kerjasama Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JEBAB yang akan memanfaatkan 200 penduduk di dua kampung tersebut. Bercakap dalam sidang media pada Sabtu, beliau memberitahu kos pembinaan projek tersebut adalah sebanyak 4.16 juta ringgit. Menjalankan satu projek yang berbelanja 4.16 juta untuk penduduk di sini lebih kurang 200 orang di Sungai Ao dan juga di Sibu Laut. Itu meliputi submarine pipe yang lebih kurang 6 km panjangnya menyeberangi Sungai Sarawak tu, dan juga Sungai Telaga Air dan terus ke sini dan juga ke Sungai Ao. Ini kita telah pun berjaya lakukan dalam lebih kurang 2 tahun kerana ada sedikit kelewatan disebabkan COVID pandemik ini. Yang penting sekarang bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan ini untuk membangunkan kawasan ini dari segi ekonomi. Kita tidak mahu lagi ketinggalan dari segi ekonomi, therefore apa yang potensial di sini kita harus maybe berikan atau seminar dan sebagainya, tunjuk ajar dan sebagainya, ekoturism ataupun cara kita menangkap ikan secara moden dan sebagainya. Tambahnya, penduduk di situ kini dapat menikmati kemudahan air, elektrik dan jalur lebar. Jelas beliau, apa yang penting sekarang bagaimana untuk menggunakan kemudahan ini bagi membangunkan ekonomi penduduk setempat seperti sektor pelancongan. Dalam pada itu, Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak KPLB dan JEBAB di atas kesungguhan melaksanakan projek ini sehingga berjalan dengan lancar. Ujarnya, Telaga Air kini menjadi lokasi yang wajib dikunjungi di Kuching sekaligus bakal meningkatkan sosioekonomi penduduk di kawasan itu. Tempat yang popular dengan produk-produk fresh, makanan-makanan laut. Dia boleh kita aturkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita nak ajak pelawat pelancong datang ke kampung kita tu dengan kemudahan, dengan melihat keindahan alam sebenarnya. Apabila kita memulakan proses yang lebih kurang 5 tahun lepas, kita menghadapi masalah kerana kita sedang kemudahan asas. Pelancong datang, yang ada air ada, air bersih ada, petang peti, ada elektrik sebagainya. Tapi kerana itu, saya ada masalah. Semuanya dah ada. Elektrik dibekalkan oleh KPLB 3 years ago, tahun 2019, terima kasih, bersama dengan peruntukan negeri juga. Dan hari itu air bersih dibekalkan juga. Pada awal tahun itu disediakan dengan perkhidmatan internet oleh pihak Sarawak Multimedia Authority. Jadi 3 kemudahan asas itu dah ada di kampung. Jadi sesuai kampung itu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pelancongan, terutamanya eko-pelancongan. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah, Pengurus Wilayah Selatan JEBAB Sarawak Josh Lee, Residen Bahagian Kuching Datuk Sherina Husaini serta tetamu jemputan lain. Berita seterusnya, konsep keluarga Malaysia boleh diibaratkan sebuah institusi keluarga yang sentiasa memelihara perpaduan, keharmonian dan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Datuk Hasbi Habibullah berkata, dalam konteks keluarga Malaysia, keamanan, perpaduan dan keharmonian kaum yang telah lama diamalkan perlu dikekalkan. Semasa berucap dalam seminar pemantapan keluarga Malaysia di Dewan Kampung Bidang Limbang, beliau turut meminta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK mengingatkan masyarakat untuk tidak terus mempercayai berita yang tidak benar. Ahli Parlimen Limbang itu turut meminta masyarakat untuk tidak terus terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan khususnya melalui media sosial kerana ia akan merosakkan perpaduan dan keharmonian keluarga Malaysia. Selanjutnya, penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di bawah Jabatan Ketua Menteri bertujuan menjaga hal ehwal badan agama bukan Islam di Sarawak khususnya membantu gereja, kuil dan kapel dalam pembangunan fizikal dan sosial.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugat Embas berkata sejak penubuhannya pada 2017 sehingga kini, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah RM165 juta bagi tujuan tersebut. Since its establishment in 2017, Unifor has been given out a yearly increasing amount of Special Development Assistance Fund to these houses of worship. In 2017, its inaugural budget for the purpose was at 15 million ringgit. A year later, this was increased to 20 million ringgit, and in 2019, it was at 30 million ringgit. But requests started to pile up as Unifor's reputation as the heaven-sent savior for these houses of worship grew, so much so that in 2020, the fund was increased to ringgit Malaysia 50 million. And this year, the same amount was allocated. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di Majlis Pecah Tanah Gereja Katolik Holy Spirit Permajaya Miri dan penyerahan surat hak milik tanah kepada Bishop of Miri di Miri. Sementara itu, Bishop Miri Richard Ng berkata Katedral St. Joseph yang baharu itu akan menjadi satu lagi ikon bagi Bandaraya Miri dan memenuhi keperluan 45,000 penganut Katolik di Bandaraya Miri. Gereja baharu itu katanya dapat dilaksanakan atas usaha Datuk Seri Lee Kim Shin dengan peruntukan Unifor sebanyak RM2 juta. Manakala di Parlimen Sibuti sebanyak RM1.28 juta projek transformasi luar bandar RTP di kawasan berkenaan akan dilaksanakan secara gotong royong. Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni berkata penyerahan peruntukan ini mengalami kelewatan disebabkan pandemik COVID-19. Katanya antara projek RTP secara gotong royong terawal dan berjaya dilaksanakan ialah Rumah Panjang Aaron, Rumah Panjang Jelenggai dan beberapa kampung di kawasan Berkenu dan Lambir pada tahun 2019. Bagaimanapun, ujar beliau, tidak semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dapat dilaksanakan projek RTP ini secara gotong royong. Begitupun, pelaksanaan projek secara gotong royong ini memberi kelebihan kepada JKKK untuk menilai sendiri projek yang dihasilkan mengikut perbincangan semua pihak di dalam sebuah kampung dan rumah panjang tersebut. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan peruntukan projek RTP Parlimen Sibuti secara gotong royong di Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sibuti. Berikut penyerahan geran peruntukan projek RTP Parlimen Sibuti. Manakala dua lagi peruntukan projek RTP iaitu naik taraf Rumah Panjang Sao, Batunia RM50,000 dan naik taraf Kebun Ulu Lusut RM100,000 akan diagihkan kemudian disebabkan penerimanya tidak hadir. Tambahnya, JKKK perlu melaporkan hasil projek-projek tersebut kepada agensi pelaksana iaitu Majlis Daerah Subis untuk pembayaran sepenuhnya ke dalam akaun JKKK. Di Maradong pula, dua buah sekolah di sekitar Maradong menerima peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bekas Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing bagi tujuan menaik taraf prasarana sekolah. Dalam lawatan pertama ke SJKC 6Q pada Jumaat, Datuk Ding telah dimaklumkan oleh YDP PIBG sekolah itu, Yong Tak Fu, mengenai keperluan letak kenderaan untuk para guru. Bagi tujuan itu, Datuk Ding telah mengumumkan geran RTP berjumlah RM100,000 kepada sekolah itu pada tahun depan untuk pembinaan tempat letak kenderaan. Manakala pada lawatan kedua ke SJKC Hua Ki, Datuk Ding turut mengumumkan geran RM100,000 juga pada tahun depan untuk menaik taraf prasarana gelanggang bola keranjang sekolah. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 499 kes positif baru yang dikesan di 36 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 244,114 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan medianya pada Sabtu melaporkan 483 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 16 kes merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Berikut merupakan daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes positif.
Turut dimaklumkan terdapat 19 kes kematian dilaporkan dari 23 Oktober 2021 sehingga 5 November 2021. Dalam perkembangan sama, JPBNS turut memaklumkan tiada penambahan kluster baru manakala kluster Duras Serian diisytiharkan tamat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif setakat ini ialah 23 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.